Orang tak pasti, keliru insurans dengan takaful. Saya tengok banyaklah ustaz-ustaz lain menulis insurans ada unsur ghararnya, ada ribanya. Betapa ramai kita terjebak kerana kurang ilmu. Jadi apa beza insurans dan juga takaful? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perbezaan dia yang pertama sekali, insurans ni dia adalah satu kontrak jual beli yang mana benda yang dibelinya tidak nyata. Demikian menurut persidangan ulama fiqh sedunia yang telah pun memutuskan bahawa atas sebab itu wujudnya gharar. Maknanya kalau kita beli periuk, kita tahu kita beli RM300 dapat periuk. Kita beli kasut RM200 dapat kasut. Ini kita beli RM1,000 ataupun bayaran bulanan RM100, kita dapat apa? Kita tak pasti. Kalau kita sakit, kalau aksiden baru dapat. Jadi maknanya dia membeli sesuatu yang tak jelas. Itu yang disebutkan oleh Majlis Ulama Fiqh Sedunia sebagai antara punca pengharaman, selain daripada ada wujud unsur judi, ada riba, ya. Walau bagaimanapun, takaful pula dia tidak lagi menggunakan kontrak jual beli. Kalau tadi dia jual beli, takaful dia telah ubah hubungan di antara pencarum menjadi pemberi contribution, sumbangan bersama, sumbangan bersama, macam khairat kematian dekat surau-surau kat masjid-masjid lah. Jadi kalau lepas tu ada yang manager dia adalah syarikat takaful, maka kalau ada orang dalam grup yang telah pun daftar nama tu ada sakit, maka manager itulah yang akan membuat keputusan nak bagi dia berapa yang boleh dapat. Jadi itu adalah dianggap sebagai hibah, sedekah pula. Maknanya mereka contribute. Bila mereka contribute, mereka bukan beli. Bila contohnya saya kata kat Talib, saya nak hadiahkan Talib besok satu barang. Talib kata apa? Rahsia. Boleh tak saya rahsiakan? Boleh, sebab dia adalah kontrak sedekah. Kontrak hadiah, boleh orang yang menerima tu tak tahu. Jadi itu bezanya insurans dengan takaful. Maka sebab tu insurans, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pun telah mengharamkan, negeri-negeri pun telah haramkan, adapun takaful adalah harus. Maka wajiblah semua orang Islam. Takaful tu harus. Jadi wajiblah semua orang Islam untuk pindah ke takaful. Dalam kereta dia punya takaful, dalam rumah, dalam medical card dan sebagainya. Baik berpindah ke takaful. Wajib berpindah ke takaful. Baiklah, itu paling penting. Wajib dengar ya, wajib ya. Saya dah sampaikan apa yang patut, insya-Allah Allah tak tanya saya nanti. Kecuali bagi businessman yang bisnes mereka buat ada vessel, ada kapal besar yang takaful pun tak cover. Barulah ada keharusan untuk dia pergi kepada insurans. Adakah sebab apa? Atas tujuan untuk pertimbangan keselamatan perniagaan. Sama juga macam orang duduk luar negara yang tak ada takaful tapi kena kereta, kena pakai, maka boleh dia ketika itu saja. Darurat. Di Malaysia tak sampai darurat. Hajiat nama dia. Hajiat tengok tu, cakap dengan orang tinggi agama ni, masya-Allah, tinggi ilmunya, masya-Allah, hebat. Terima kasih doktor. Jadi Munir ni ejen insurans ke ejen takaful? Saya takaful. Takaful. Baik. Jadi selalu apa kekeliruan yang berlaku antara insurans dan takaful? Biasanya pada pandangan orang ramai. Biasanya yang kelirunya ni orang selalunya kalau bahasa pasar semua insurans disebut. Okey, dia akan tanya insurans kan. So kita kena jelaskanlah takaful. Okey, because why nowadays kita tengok takaful ni satu yang diperlukan untuk kehidupan, tampung kos kehidupan yang mana perubatan lah. Okey, yang kelirunya kadang-kadang orang tengok apa insurans? Apa takaful? Apa bezanya? So sama juga. Saya bercerita macam doktor cerita. Okey. So maknanya kekeliruan tu clear. Sangat clear kan? So sekarang ni alhamdulillah kebanyakan orang di luar sana telah clear dan faham apa itu maksud takaful. So senanglah kita nak buat. Isu cabaran ni biasanya bila kita tengok macam saya sebagai yang mengambil insurans mencarum, masa terima tu tebal. Jadi nak membaca semua memang tak tengok sangatlah. Biasanya bila ejen insurans datang, Cik Talib jangan risau, saya kat sini, saya kat sini, saya kat sini. Lepas tu dia pun ambil. Kita pun tak tahu hujung timbul belakang. Tapi bila tang nak claim besok, masya-Allah, azabnya Tuhan dia yang tahu. Faham kan. So maknanya ini selalu kita dengar, tapi di agensi saya Sisma Group, okey. Kita di bawah naungan Prudential, okey. So simple, kita dia ajar untuk clearkan semua benda. Maknanya setiap dalam buku surat tu kita simpelkan dan kita ceritakan semua. Sebenarnya tujuan kita yang paling penting adalah pemilik polisi, iaitu pencarum kepada takaful, harus memahami apa yang dia ambil. Lebih clear. Kalau dia tak faham, maknanya kita tugas sebagai ejen kena bagi faham.
Sampai dia betul-betul faham, insya-Allah takkan ada masalah. Baik. Abang Faizal pernah ambil insurans? Tak pernah lagi lah. Mudah tolong advance sikit. Tapi saya ada soalan sikit. Okey. Saya pun tergolong juga dekat kawan-kawan kita kat sini kan. So kita orang kita ni lebih bergantung pada khairat kematian. Okey. Jadinya kita ni rasa macam cukup dah khairat kematian tu kan. Kenapalah kita nak pergi menginsurankan kematian kita, ataupun kalau kita ada insurannya banyak tu macam kita boleh mati dengan selesa. Macam mana tu? Okey, so sebenarnya bagus soalan tu kan, mati dengan selesa. Mati dengan selesa. Okey, mati dengan selesa. Sebenarnya matilah. Yang selesa ni yang ditinggalkan. Okey, itu sebenarnya bagus. Bagus soalan abang tu. Because why? Purata kajian mengatakan orang kita, okey, di Malaysia lah, purata, kenapa kadang-kadang orang ambil, ada tak pernah dengar hibah takaful? Ini yang kita cakap tu, harap kematian adalah untuk pengurusan jenazah dan sebagainya. Okey, untuk orang kita kebanyakan yang ambil hibah takaful ni adalah dia care tentang family. Sebab kita yang pergi, tapi kita harus tinggalkan yang baguslah kepada yang masih tinggal. Contoh legasi family kita, anak-anak kita dan sebagainya. Because why? Satu benda bang, sangat bagus soalan tu, saya suka. Because why? Mati kita tak dapat tentukan. Tetapi at least kita sediakan sesuatu amount untuk berikan kepada family untuk dia teruskan kehidupan. Betul doktor? Tapi doktor, macam tu boleh ke dalam Islam? Benda tak pasti tapi kita sibuk nak, macam kita tak yakin pada bahawasanya Allah yang akan uruskan keluarga kita, rezeki dan sebagainya. Okey, kerana itulah namanya takaful. Takaful daripada perkataan kafala, maksudnya saling bantu-membantu. Tahun pun sama-sama juga, maka ada orang yang bantu. Jadi bila pencarum tu meninggal, jadi kumpulan dia tu akan membantu, memberikan daripada hasil collection itu. Hasil collection itu pula dilaburkan sebahagiannya, maka ada keuntungan, maka itu yang menjadi sumber kepada syarikat itu. Itu bertepatan dengan hadis Nabi yang mana Nabi kata adalah lagi bagus kalau kamu mati dalam keadaan kamu meninggalkan warathataka aghnia. Kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan berduit. Yang tidak yatakafafunan nas, yang mereka ni tidak miskin dan tidak meminta-minta daripada manusia. Jadi itu tujuan takaful itu, supaya keluarga yang ditinggalkan tidak meminta-minta dan susah secara tiba-tiba, secara rapid, yang akhirnya menyebabkan pelbagai masalah yang lagi besar. Maka sebab itu takaful itu wujud untuk cover hutang rumah sekali secara lamsam ataupun untuk medical dan seumpamanya. Begitu. Memang ada tak dalam sila? Tapi doktor, kita tengok juga tadi tu kan, macam apa nama ni, takaful ni dia nampak macam dah jadi satu perniagaan besar-besaran. Dan mungkin Rasulullah tadi maksudkan kita tu berfungsi sebagai masyarakat. Macam mana doktor? Baik, benar, kita boleh anggap bahawa sekarang ni, kerana kalaulah kita nak tengok kepada takaful yang free, maka mungkin kita boleh lihat kepada masjid lah. Itulah yang betul-betul maknanya tidak berorientasikan keuntungan yang besar. Tak ada unsur perniagaan barangkali? Tak ada unsur perniagaan barangkali. Cuma dia punya coverage dia tak besar. Maka peserta dia tak boleh orang daripada kampung sebelah, dari kampung dia saja. Jadi di situlah wujudnya peluang. Yang pertama sekali, peluang untuk menyediakan alternatif kepada insurans yang ada unsur haram tadi. Jadi kalau kita tak buat yang betul-betul besar, yang bagus pengurusannya, maka orang akan pergi pada insurans. Jadi kita kena menjadi fardu kifayah dan menjadi fardu ain untuk menyediakan takaful sebagai alternatif kepada yang haram. Itu satu. Yang keduanya, bila dah ada, kita kena ada orang-orang yang cekap-cekap. Sebab dia ada actuarial, dia nak kira macam-macam. Itu semua perlukan kos yang mahal. Maka ia tak bolehlah macam khairat kematian bayar sikit je. Kan, sekali je untuk setahun. Kan, ataupun yang berapa ringgit je, kan, RM10 ataupun RM50. Bagi pun tak ada jadual, ikut suka tak dia. ada jadual. Jadi sebab tu dia dah kena ikut environment business. Sebab dalam Islam ni ada perkara yang nak jadikan dia berkesan, dia kena diurus secara profesional. Dan dalam dunia kita ni, bila nak urus profesional, business, supaya orang yang duduk dalam tu mendapat reward yang bagus, maka mereka profesional, mereka buat kerja bagus, mereka dapat reward, barulah kerja tu akan profesional. Kalau tidak, jadilah macam lebih kurang. Asal ada je. Baik, itulah kita akan berehat seketika. Tapi sebelum tu saya nak tanya kepada kedua-dua panel kita, bahawasanya yang salah biasanya ejen insurance company tak salah, sebab masa nak jumpa tabur janji macam-macam. Semua boleh, tapi bila dah ada masalah, hanya tinggal nama saja. Jadi kita akan berehat seketika. Jangan mana, dalam Sila Duduk, jangan lari.
Ya, baik. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan Munif, kalau awak nak tahu, kali ini masa saya tanya tadi dalam studio ni dalam 3-4 orang jadi insurans. Peluang. Okey. Tapi kita selalu tengok, betul tak? Ramai sangat insurans ataupun takaful agent masa dia nak dapatkan kita punya tantangan, masya-Allah langit dan bumi dijanjikan. Tapi sebelum tu saya nak tanya soalan dulu kepada dua-dua, yes or no. Okey. Anda kena jawab siapa cepat dalam masa 3 saat. Okey. Yes atau no sahaja. Tak ada pilihan. Baik, kita dengarkan soalan ini. Perlindungan takaful satu keperluan. Okey. Kadar insurans atau takaful di Malaysia terlalu mahal. Oh, tak mahal Jadi ejen insurans atau takaful masyuk. Banyak duit. Doktor, kita kena jadi ejen, doktor. Berhenti jadi pengacara terus. Kejap lagi saya tengok bank statement. Okey, ambil insurans merupakan satu bebanan. No, okey. Insurans konvensional ke ataupun takaful, dua-dua tak ada beza. Dua-dua tak ada beza. Dulu beza tak? Dua-dua tak ada beza. Ada beza. Tak ada beza? Ada beza. Ada beza. Okey. Ejen insurans ramai yang menabur janji manis. Baiklah, satu tepukan. Doktor, jawapan yes tu macam pernah jadi mangsa. Mari kita bersama dengan mangsa keadaan. Sebenarnya saya tak pernah jadi mangsa sebab saya menolak. Doktor tak ada insurans? Ada, saya ada takaful. Maaf, takaful. Baik. Ada takaful, tetapi kita tengok pada keperluan dan kita buat research dulu. Kita jangan macam impulse purchase nama dia, kita tergesa-gesa. Kita dimomokkan, kita minta tangguh, dia tak bagi tangguh, dia momokkan lagi dengan janji-janji. Kita kena tunggu dulu, kita kena bagi masa untuk kita study sendiri. Barulah kita tidak... Apa antara janji-janji ataupun yang dimomok-momokkan? Esok kalau awak meninggal satu benda tak dapat. Dia macam... Adakah itu antara ayat? Tak juga, dia macam-macam lah. Maknanya jenis berapa ratus ribu yang akan cover kan. Betul 800 ribu, 1 juta, unlimited, tak ada had untuk 1 tahun. Macam-macam lah kan. Ya. Tapi dia tak nyatakan yang itu yang bayar yang berapa, yang ini yang bayar yang berapa kan. Yang bayar bulanan contribution tu berapa, yang layak untuk dapat yang itu kan. Dia tak pernah beritahu bahawa warded baru boleh dapat cover, kalau outpatient tak dapat. Dia tak beritahu. Munif, kenapa tak beritahu Munif? Saya pula. Tapi saya suka benda tu kan. Because kat sini kita ada peluang untuk betulkan keadaan. Okey. So macam jadi ejen sendiri ya. So maknanya bila saya buat ni selama 4 tahun, ia kembali kepada attitude kita di sini. Okey, sales. Everyone is looking for sales because why? Dia nak gain profit. Ada KPI, ada target. Ada target. Okay. Tapi along the way, bila saya realise ejen takaful ni dia datang dengan satu tanggungjawab. Okey, tanggungjawab mana adalah untuk kita beri yang terbaik untuk kepada pencarum takaful kan. So simple tadi kata tabur manis semua kan. So kalau tanya saya, itu bukan style saya. Itu bukan style saya. Because saya akan jumpa, saya akan terangkan sampai dia faham. Okey. So sampai dia faham, so saya akan tanya balik 3 kali. At least saya tanya, abang faham tak? Akak faham tak? Ataupun abang faham sekali lagi. Kalau faham baru abang ambil. Kalau tak faham jangan ambil dengan saya. Itu style saya. So mana-mana saya ada client base lebih kurang kat 300 orang kan. So mana semuanya faham. Alhamdulillah. Setakat ni tak ada masalah. Because why? Apa saya ulang balik, dia orang faham. Dan saya kata along the way, kalau you own the policy, okay, saya kata free to call, free to tanya. Dia akan tanya sampai dia faham. Because why? Saya belajar ini daripada saya punya agensi, Six Small Group. Okay, kita nak tahu macam mana kita dapat. Because why? In the end kan, kalau sebagai seorang ejen tidak memberi nasihat yang betul kepada pencarum, okay, kita akan dikenakan tindakan KPI. Tidak akan dikenakan. Akan dikenakan. So maknanya kita kena lebih telus, berhati-hati. Baik. Dalam bagi information. Ya, betul. Nak menambah. Saya rasa apa yang disebut tadi ini semua perkara yang dalam buku lah. Buku panduan yang itu perlu dibuat. Betul. Tapi ikut realitinya, sebaik mana pun kita berikan penerangan, kerana panduan itu terlampau banyak dan sedikit saja yang dapat dipahami betul-betul oleh orang yang menjadi pencarum, sehinggalah nanti dia sakit barulah dia faham.
Sebenarnya masa dia dengar tu dia ngangguk okey. Ataupun kadang-kadang dia dengar, oh berapa saya dapat? Betul. Jadi ini cabaran kepada ejen-ejen sebab kalau tidak dia akan ambil masa yang sangat panjang dan tak semua orang ada masa yang that long. Kalau ada pun 1 jam dia dah boring, dia dengar je okey mana nak kena sign, berapa makcik kena bayar, berapa pakcik kena bayar. Itu cabaran dia. Itu cabaran dia. Saya setuju dengan doktor. Because why? Kat sini kita tengok dalam memiliki polisi takaful, okey, dia harus faham benefit yang dia ada, okey, dan juga waiting period. Mana tempoh kematangan kalau dia ambil medical card, kematangan medical dan sebagainya, macam mana nak admit dan sebagainya. Because why? Dalam kita akad untuk ambil takaful ni, kematangan di antara ejen dan juga pemilik ataupun pencarum takaful ni sangat penting. Ya. Baru benda tu boleh jive sekali, kan, dia membentuk satu kematangan untuk pemilik polisi yang betul. Kadang-kadang okey, saya tanya abang, simple kan. So, saya pula jadi orang boleh okey, saya tanya abang. Okey, antara dalam wallet abang ada kad bank. Okey. Dalam wallet abang ada kad takaful. Tak ada. Okey. So katakanlah ada. Okey, let's say katakan ada kan. So, antara kad takaful dengan kad bank, yang mana-mana hari-hari kita tengok? Kad bank. Okey. So kat sini saya nak tegaskan kepada penonton di rumah ataupun di studio, okey. Rajin-rajinlah review polisi takaful yang kita ada. Because ni sangat Tapi penting. hakikatnya secara operationalnya kita tak akan tengok benda tu sehingga kita sakit. Betul. Dan benda tu sakit ni masa kita muda ni likely untuk kita sakit memang mungkin kurang. Kecuali lepas macam kes talib katakan 7 tahun. Lepas tu ejen dia pun mungkin dah meninggal. So janji manis tu tinggal janji. Dah terkubur sekali kadang-kadang. Habis dengan ejen-ejen dia dengan komisen dia dah ni kan. Dia rasa macam saya dah habis komisen, bukan you are not my client anymore. Macam mana kita so nak maknanya address? ejen pun terkubur sekali. Kan? So bagus tu. Because why? Satu benda, okey, kat sini kita tengok kematangan seorang ejen tu. Dia punya vision nak pergi takat mana. Ada setengah orang target dia 100 klien habislah. Tapi di tempat saya di train, okey, if you once you become an agent, you lock with your client, lock sampai mati. Ya, mungkin di tempat anda. Tapi kalau secara umumnya membuatkan orang takut, ramai tak mencarum lagi sebab kerana itulah sikap dunia ejen-ejen tu. Dia terpaksa bernabur janji sebab nak kejarkan sales. Bagaimana? Okey. So bagus tuan-tuan kan. Sebenarnya bukan tabur janji. Okey. Sebenarnya mulut manis. Mulut mana? Okay. So sebenarnya benda simple je kan. So because why saya belajar benda ni ketika selama saya buat 4 tahun ni kan. Okay. Bila dia look back pada diri kita. So kalau kita macam mana, kita akan attract orang yang macam mana. Ya, baik. Betul. So maknanya saya always trust benda tu. Because why? Kalau kita berbuat baik pada orang, kita akan dapat kawan-kawan yang baik. Maknanya mana tu? Okey, kat sini juga pengguna ataupun bakal pemilik takaful harus lebih buka mata dan cerdik dan memilih ejen. Baiklah. Jadi Muni, kita tengok kalau kita ni bila masalah je pengguna. Tapi apa fungsi syarikat takaful tu yang collect berbilion-bilion tu, apa fungsi dia? Dapat duit tu mana, bahagian promosi dia pergi mana? Okey, so bagus kan. So sebenarnya yang kita tengok dekat iklan tak ada, dekat beli iklan dekat Hijrah pun tak ada, tapi kita pernah kan. Sponsor boleh tak kan? Macam mana? Kita boleh minta sponsor ni kan. So sebenarnya simple. Okey. So sebenarnya segala promosi daripada syarikat takaful ataupun insurans di bawah silian bank negara. So tapi kita promosi bukan promosi untuk tarik pencarum, untuk mendidik. Kan. So sebenarnya kalau kita tengok dekat channel-channel kat internet pun ada sebenarnya. Cuma kita yang tak aware nak pergi. Saya bila jadi ejen takaful ni saya search. Oh ada ni, ada kan. Tapi sebenarnya kat sini kita tengok kita sebenarnya bagus kat sini persoalan sebab kita nak level up the mindset orang ramai. Bagi saya dia tiga-tiga pihak ada kekurangan, ada tanggungjawab peserta ataupun orang ramai, ejen punya grup dia dengan syarikat. Syarikat tadi tu dia berharap kepada ejen-ejen dia collect duit-duit ni semua sekali sebagai contribution. Maka apa dia buat, ditanyakan tadi, apa yang biasa syarikat ni buat, mula-mula dia akan ambil dia punya cost of operation daripada tu dalam 20% ke 30% untuk gaji-gaji dia. Kemudian baki tu dia akan masuk risk fund, tabung risiko. Tabung risiko itulah yang kalau ada dalam kumpulan tu claim, mereka lah yang akan proses, mereka yang akan bayar gunakan risk fund tu. Ada juga sebahagiannya yang campur dengan pelaburan, sebahagian kecil dalam berapa persen dia bagi buat pelaburan tu
Ada pula kalau dapat 80%, 8% ke, maka dia akan bagi sikit pada syarikat, sikit lagi masuk ke risk fund. Jadi itu kerja syarikat. Tapi doktor, kalau saya tengok credential doktor ni banyak sebagai panel syariah dan sebagainya. Bila doktor duduk dekat dalam board tu, doktor pernah tak advisekan syarikat takaful ni, you kena buat program macam ni, reach out. Kalau tak, orang tak tahu apa yang you buat sebenarnya. Ada tak advice macam tu? Ada, sebab tu semua ejen-ejen dia kena license. Dia kena ada kelas, dia kena ada ambil exam, sama macam unit trust jugalah. Mungkin itu atas kertas je. Itulah yang patutnya syarikat itu kena ada pantau. Contohnya ada beberapa syarikat yang saya tahu yang dia memang ada sediakan dia punya pejabat, memang dia panggil training, yang training lagi, follow up lagi. Jadi itu adalah perkara yang mereka nak buat. Tapi sudah tentulah ada kelemahan sana sini kan. Termasuklah orang ramai yang terus melenting, ada saja apa-apa yang dia rasa tak boleh claim, dia anggap ini satu penipuan. Padahal kadang bukan penipuan, tapi kamu sendiri yang menipu. Sebab apa? Kadang-kadang bila takaful punya ejen tu beritahu, dia beritahu apa penyakit-penyakit dulu kena ingat, kena sebut, kena isytihar. Dia tak mau isytihar. Sebab bila isytihar penyakit yang dulu, yang kronik, tak dapat takaful ataupun dikecualikan daripada coverage. Tapi dia tak nak isytihar sebab dia nak suruh cover juga. Tiba-tiba bila sakit balik, pergi claim, tak dapat sebab ada data-data tu. Sejarah tu. Jadi ada kalanya pesakit ataupun orang itu sendiri bermasalah, ada kalanya ejen bermasalah, ada kalanya syarikat bermasalah. Tepat sekali. Itu dia satu penjelasan. Saya rasa kita kena ambil cakna. Dan doktor, sebelum kita update, kita nak tanya doktor ni, takaful sebenarnya tak ada beza dengan insurans, hanya tukar kulit saja. Jadi doktor boleh simpan jawapan tu. Kita akan kembali selepas ini dalam Sila Duduk Jangan Lari. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Baiklah, tadi saya dah tanya doktor, soalan tu saya simpan dulu. Tapi sebelum tu saya nak tanya soalan kuis terlebih dahulu ya. Baik, dia ada pilihan A atau B saja. Okey. Tak ada jalan selamat ya. Okey. Tak boleh lari ni. Tak boleh lari, jangan dah tulis besar-besar, jangan lari. Duduk je dan diam. Okey. Baik. Instagram atau Twitter? Instagram. Android atau iOS? iOS. Oh, baik. Membeli online atau di kedai fizikal? Physical. Di kedai fizikal. Kedai fizikal Okey. Jubah atau baju Melayu? Sejubah. Jubah. Poligami atau monogami? Poligami. Ya, perlahan suara dah bila bab. Jawab. Okey, poligami. Poligami. Oh, berani isi-isi semua yang betul ya. PAS atau UMNO? Lari. Tak boleh lari. Pilih yang terdekat, yang paling cenderung. Mungkin dua ya, tapi yang paling cenderung. PAS atau UMNO? Satu. Tak ada kat sini, minta maaf. PAS atau UMNO? Ya. PAS atau UMNO? Ya. Saya ambil atau lah. Tak boleh. Tak boleh. PAS atau UMNO? Fikir R lah. Tidak. Tak boleh ya? Tak boleh juga. PAS atau UMNO? PAS. PAS. Which UMNO? I don't know. Satu UMNO je. Munif tu UMNO tu. Kita buat kusan tu. Okey, UMNO. Tun M atau Anwar Ibrahim? Tun M. Tun M. Baik, alhamdulillah itu je soalan dia. Terima kasih. Sekala kan, kita bagi segar sikit. Jadi, isu tentang salin kulit ni je. Okey. Takaful adalah satu branding salin kulit. Tidak betul-betul diamalkan. Okey, jadi yang pertama sekali dia tak boleh kita kata salin kulit kerana dia mengubah kontrak. Kontrak ni adalah segala-galanya dalam Islam macam orang bernikah kahwin. Hanya dengan lafaz aku terima nikahnya sekian dan terus jadi isteri daripada orang asing kepada isteri. Maka itu tak boleh dipertikaikan, diberingan dan peremehkan. So begitu juga dengan takaful. Kontrak yang telah ditandatangani itu akad dia. Itulah yang mengubah segala-galanya ya. Jadi kemudian ia bukan hanya kontrak saja tapi semua syurut ataupun condition dan syarat-syarat dan rukun-rukun kepada kontrak itu perlu dijagai. Macam mana nak jagai? Setiap takaful yang nak bernama takaful di dalam negara kita wajib ada lesen daripada Bank Negara Malaysia yang mesti ada 5 orang penasihat syariah yang pakar. Itu mesti lepas tu 5 penasihat syariah ni pula mesti ada jabatan syariah yang ada at least 3 ke 5 orang pegawai syariah pula.
Jadi semua ini kalau ada non-compliance, dia kena lapor Bank Negara. Kalau ada potential non-compliant, dia kena lapor kat Bank Negara. Bank Negara pula ada 20 orang atau 15 orang penasihat syariah Bank Negara. So jadi double triple layer untuk check. Dan kemudian ada pula Akta, Islamic Financial Services Act 2013 yang jaga semua takaful ini suruh ikut undang-undang. Dan ada pula Bank Negara keluarkan garis panduan dalam bentuk PD, iaitu polisi dokumen untuk takaful, untuk wakalahnya, untuk kafalahnya, semua ada. Jadi dia bercakap tentang memang nampak tersusun rapi, tapi ada institusi sehinggalah kayak satu badan yang menguruskan wang untuk urusan ibadah yang terbaik di Malaysia pun disalahgunakan, dikatakan begitu. Apatah lagi takaful. Ya. Jadi ini adalah masalah manusia. Sistem dah ada. Ya, macam dah Islam. Islam tu sistem dah ada, tapi manusia yang bernama Islam tu yang korup. Begitu juga dengan sistem telefon ke, TV ke, institusi ke. Sistem dah cantik, tapi bila orang tu ada masalah, maka korupsi akan tetap berlaku. Kerana itu Islam dia kena tumpu pada dua-dua. Sistem kena cantik, orang kena betulkan. Maka sebab itu Islam mewajibkan kalau ada korup dalam institusi Islam ke ataupun institusi yang tidak bernama Islam, mesti dikuis keluar. Tidak boleh didiamkan atas nama nak menjaga Islam. Tak boleh. Menjaga Islam ada dengan cara unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Dengan mengeluarkan mereka, membersihkan daripada segala kekotoran institusi itu dengan cara orang itu dikeluarkan. Walaupun dibuat secara publicity ke tak publicity, kedua-duanya ada positif dari sudut Islam. Baik, alhamdulillah. Yang melakukan kezaliman dan juga dizalimi. Okey, Munif, bak kata macam Abang Faizal ni, saya tengok dia belum ada insurans. Agak-agak lah insurans takaful bernapsu tak untuk mengambil sebagai pencarum. Dia perkataan bernafsu tu bahaya bang. So sebenarnya untuk Kalau nak mati dalam aman tadi agaknya berapa ratus ribu kita kena. Saya tadi macam cakap dulu. Kan? Maknanya saya kena duduk dengan abang, saya kena fact finding dengan abang, saya kena check mana keperluan abang. Because why? Sebagai agent kita always kena go for need based selling. Keperluan. Bukan melampaui apa yang ada. Maknanya saya sebagai agent saya kena tengok kapasiti abang. Kan? Saya tak boleh pergi bang. Okey bang, abang ambil 1 juta, 1 million polisi. Munif, minta maaf. Katalah na'uzubillah bang, saya ambil contohlah. Pencarum tu awak nak duduk berdua nak tanya, lepas tu dia memang ada penyakit. Dia mengaku dah. Okey. Oh, takkan dia ambil dalam pencarum. Dia bagus soalan tu. Because why? Dia ada certain penyakit yang bila declare tak mungkin akan dapat kerana ada contoh. Okey, contoh diabetik, kencing manis. Kencing manis akan membawa kepada penyakit-penyakit yang lebih kronik. Tapi dia nampak macam takaful ni dia mengambil risiko. Ni risiko kepada syarikat aku ni. Tapi doktor, kalau kata dah saya ni penyakit dan sebagai Islam, saya mampu nak bagi duit. Saya mampu nak menyumbang. Apa salahnya? Baik, saya setuju dengan pandangan itu. Malah saya sendiri pernah dan selalu menegur kepada syarikat-syarikat takaful dalam konferens takaful bahawa mereka patut menyediakan satu tabung khas yang tidak boleh digabung dengan tabung yang lain. Dia tabung risk fund ni tadi untuk orang-orang yang patutnya naturally sihat. Tapi bila ada orang yang sakit masuk, nanti dia akan sedut semua orang-orang lain punya, orang lain. So jadi kalau nak kumpulan yang macam tu, patut ada satu tabung khas untuk kumpulan ni, dan duit tabarruk dia pun, tabarruk tu artinya duit sumbangan dia tu pun kena lebih besar. Dan jadi siapa nak masuk, siapa tak mau tak payah. Kan? Tapi mereka masih belum mempertimbangkannya kerana bila takaful ni dia tak kuat sangat tau. Dia masih kecil di Malaysia ni. Takaful ni pula dia kena takafulkan takaful dia. Faham tak? Macam mana tu? Syarikat takaful tu dia kena mentakafulkan diri kepada yang lain. Contohnya saya cover, saya jamin talib. Rupanya saya pun kewangan pun tak pemantau. Saya pun minta, tolong ni kau tolong cover aku kalau ada masalah, aku bayar sikit, kau bayar sikit. Itu namanya ritakaful. Syarikat ritakaful di Malaysia tak cukup besar. So jadi ini yang maknanya, sebab tu kadang-kadang bukan syarikat takaful tu yang tolak untuk klaim tu. Kadang-kadang ritakaful tu yang tak mau. So jadi dia panjang. Adakah disebabkan itu juga rupanya ni kes-kes terpencil ni kita delay lah payment you ni lambat sangat ni kita reject lah. Adakah itu disebabkan rejection itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kewangan dan risiko-risiko tadi tu oleh syarikat? Maknanya klaim ke apa? Ada tak elemen tu?
Pernah ada situasi macam tu? ditolak sebab Kita nak mengurangkan risiko dia tu. Oh, ini kita boleh delay, kita baik, delay. setakat sepaham saya pernah duduk dekat penasihat syariah di Retakaful. Apa yang berlaku, syarikat ni sedang bermasalah kewangan. Tapi bila ada klaim, contohnya klaim yang besar. Klaim ni adalah klaim di syarikat di Thailand. Dia ada kilang tu. Kilang dia tu ditakafulkan. So jadi bila banjir besar, habis tenggelam, semua nak takaful, syarikat ni sekarang ni dah kering. So apa yang berlaku tau? Dia tak tolak klaim tu sebab klaim tu menepati semua terma, dia kena bayar. Apa dia buat? Shareholder kena suntik duit. Syarikat di Malaysia sama. Shareholder kena suntik duit atas nama qard, atas nama beri pinjaman kepada syarikat. Bila nanti dah tahun depan pula dah better, kena bayar balik shareholder secara tidak ada interest. Itu yang berlaku di syarikat takaful. Ya. Munif, ada tak situasi macam Munif, saya ni dulu tak ada penyakit, tapi saya nak rehat kat hospital lah. Saya rasa macam sakit sikit-sikit tapi nak rehat kat hospital. Boleh tak you cover I punya cost? Oh, okey. Itu sebenarnya ada pernah berlaku dululah ketika sistem takaful tak begitu solid dan kefahaman orang terhadap takaful belum clear. Okey, tetapi sekarang ni memang kita begitu tight. Because why? Macam doktor cakap tadi, tabaruk dan sistem muamalat dalam tabaruk tu sendiri kan. So kita kena be really care. Because why? Kita bawa dengan satu tanggungjawab yang besar. Because pencarum-pencarum lain perlu ada sikap adil. Kita tak boleh macam simple-simple nak masuk. Because why? Kalau dia gunakan fund ketika dia tidak betul memerlukan, maknanya kalau ikut hukum syariah berdosa lah. So maknanya mungkin ketika dia buat macam ada yang lebih memerlukan, tengah buat treatment kanser dan sebagainya kan. So ini kita kena tengok. Because why dalam takaful pun kita ada panel-panel yang kita tengok dan kita ada pakar-pakar perubatan yang memang doktor-doktor pakar. Okey, yang akan tengok layak ke tak layak. Baik, atas nasihat Dr. Tukaful. Betul. Cuma sebab itulah untuk mengelakkan perkara itu berlaku, biasanya syarikat-syarikat takaful ni yang klaimnya dia akan ada employ doktor perubatan untuk cek bila doktor perubatan daripada hospital hantar dokumen kan, dia akan cek yang ini macam mana. Tapi yang masalah berlaku sekarang ni adalah komplot di antara pelanggan dengan pihak doktor hospital. Ada juga. Ada yang menipu syarikat insurans dan takaful ada. Yang mana mereka komplot, dia kata sebenarnya tak payah masuk ni outpatient tapi tak boleh claim, tapi saya masukkan awak 1 hari je. Jadi saya tulislah justification. Atas paper justification nampak sakit luar biasa lah. Syarikat hospital pula swasta kan, dia mana duit kan. Jadi itu berlaku. Jadi nak kata salah siapa, masing-masing ada kelemahan masing-masing. Itu yang tadi berbalik pada doktor kata sikap tu. Ya, Abang Fazal macam ada tak puas hati dan kita beli tengok diri macam tu. takaful ni makin berkembang. Hospital pun makin berkembang. Dia tengok kita punya cover itu sampai 500,000. Kalau boleh pengamal perubatan ni pun dia nak charge sampai maksimum 500,000 ni. Betul. Dan kita simpan dulu soalan tu sebab kita nak berat setika macam panas je Dr. Abang Faisal jangan marah Abang Faisal. Sabar. Dia tanya. Marah sangat. Baiklah, kita akan berat setika, jangan ke mana. Kita dalam sila duduk, jangan lari. Syukur. Abang Faizal. Yap. Soalan tu kita simpan. Dia makin membara ni. Sebelum terbakar, kita tanya. So, ringkaskan soalan dia doktor. Kita tengok macam nyawa manusia ni dah jadi mesin ATM. Bagi setengah-setengah pengamal perubatan ataupun mungkin pusat perubatan. Kita tengok, 500,000 ni kita nak keluarkan maksimum. Kalau boleh 499,099 sen. Macam mana? Itu yang maknanya dia masalah manusia lah. Jadi kadang-kadang pesakit tu pun tak tahu. Ada yang mungkin ada komplot dengan pesakit. Ada yang hospital tu sendiri. Dia sahaja je dia cakap, okey, ni buat kamu kena buat MRI, scan. Padahal tak perlu. Tapi dia saja nak boleh bagi claim kan, kena buat X-ray lagi. X-ray tu, kena buat ini, kena buat itu. Jadi semua lab testing ni semua mahal. Walaupun kadang-kadang tak perlu, maka dia nak seolahnya orang tu dia nak buat semua scan. Padahal tak perlu. Jadi supaya dia dapat claim sebanyak mungkin daripada pihak syarikat takaful. Jadi ini adalah satu kesalahan lah. Jadi kalau ada dapat dikenal pasti, maka perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa lah. Sama juga kalau ada masalah berlaku di syarikat takaful atau insurans, tuan-tuan dan puan-puan mesti lapor kepada Bank Negara Malaysia. Bank Negara ada tempat untuk melapor dia, telefon dia. Sama juga macam tuan-tuan nak beli kereta, tiba-tiba syarikat kereta tu kata nak beli kereta ni wajib ambil
ambil insurans yang ini. Kata saya nak takaful. Tak boleh encik, kena insurans. Kuat cakap itu hilafut bank negara. Sebab tak boleh syarikat kereta tu mewajibkan kena ambil satu jenis insurans atau satu jenis takaful. Kita bebas ambil sendiri. Sebab mereka nak dapat, sebab mereka ada panel dia. Jadi kita tak wajib untuk ni. Cakap kalau gitu saya pergi kedai lain lah. Kalau tuan-tuan cakap gitu mesti dia kata nanti encik kita telefon somebody. Boleh dia tiba ni. So jadi kewajipan bagi kita mencari yang takaful itu. Yes. Ya, baik. Betul, tadi saya tambah sikit tadi. Because why? Kalau berlaku benda-benda ni di sekeliling kita kan, kita ada channel betul macam Dr. cakap tadi. Direct go to the Bank Negara Malaysia Tribunals. Terus buat report kat situ. Kan? Sama ada kesalahan manusia ataupun entiti organisasi, boleh terus ke sana terus. Kan, so maknanya kita ada channel yang betul kan, saya harap gunakan channel yang betul. Kan, because why, kalau yalah sekarang tengok viral cepat dan sebagainya, why not kita ambil satu tindakan yang betul terus ke channel yang buat betul. pada saluran yang tepat lah. Tapi kalau macam Munif seorang yang pengalaman, ada ilmu tentang takaful dan sebagainya, apa nasihat Munif untuk bantulah orang lain yang tak pernah ambil takaful ni supaya tidak tertipu? Apa benda kita kena tengok? Kena tengok apa dulu, apa yang penting kita kena baca? Okey, satu benda ini betul. Ini sangat penting untuk kita memiliki polisi. Satu, tengok pada kemampuan kapasiti kita. Itu keuangan kita. Okey. So, satu lagi tengok pada keperluan kita. Takat mana kita nak ambil tu kan. So kalau kata because why, kalau kita tengok ratio seorang manusia hidup normal, dia akan mencari income yang lagi tinggi, lagi tinggi. Katakan kita start pada point A, baru bekerja. Income baru 2,000 lah kita kata kan. So okey, simple thing. Kalau nak ambil, okey, ini calculation yang betul lah. Okey, kalau income 2,000, maximum contribution per policy is 10% from your income. RM200. RM200. Okey. Might be kita boleh slide goes down 5%. Dah cukup buat masa tertentu. RM1. Untuk permulaan. And then because why? Kita kena tahu hayat polisi takaful ini perlu direview setiap 3 ke 4 tahun. Maksudnya okey. Because why? Setiap plan yang kita ambil tu, okey, diplankan ataupun diwujudkan mengikut kadar kos perbuatan masa tu. So maknanya bermaksud premium atau ansuran bulanan tu boleh jadi naik lagi. Maknanya kita boleh naik lagi nanti. Maka plan tu naiklah. Naik juga. Benefit dia lebih juga lah. Baik begitu. Itu paling penting. Baiklah. Jadi kepada doktor, apa kita boleh nasihatkan mencari yang wajib ni? Apa tadi tu tengok supaya tak tertipu. Tapi ini yang mencari yang wajib ni, apa perlu kita tahu? Apa perlu kita tanya? Baik, yang pertama sekali yang saya ingat menurut statistik AKPK bahawa orang Malaysia ni paling banyak yang terjebak dalam masalah kewangan. Yang pertama adalah kerana tidak ada ilmu pengetahuan urus wang. Yang kedua, punca paling besar adalah perubatan punya kos. Kadang-kadang dia turun naik. Kadang-kadang yang pertama adalah medical, perubatan, yang kedua adalah urus wang. Dua-dua tu adalah punca orang kita tenggelam dalam masalah urusan hutang dan seumpamanya. Doktor, saya nak celah sikit doktor. Berkenaan dengan urus wang ni, adakah ada soalan sikit daripada kawan ni? Dia kata bolehkah konsep menerbitkan harta menggunakan hibah takaful diguna pakai untuk menggalakkan bakal pelanggan setuju menyertai takaful? Dia macam absil sikit doktor. Baik, yang ini panjang sikit. Hibah takaful ni satu konsep yang telah pun diluluskan oleh beberapa syarikat takaful oleh penasihat syariah mereka. Sebabnya begini, bila seorang itu mati, maka dia akan ada dapat pampasan ataupun sedekah lah daripada kumpulan orang ni kan. Maka ada isu, maknanya ini sampai ke siapa pemilik dia. Kata dia dapat 800,000 atau berapa ribu kan. Pemilik dia siapa? Isteri ke, suami ke, anak ke? Patutnya ikut hukumnya yang paling kuat sekali adalah yang penama tu hanya pemegang amanah. Dia kena bagi ikut faraid. Kan? So jadi maknanya susah, kadang-kadang ada keluarga yang berantakan, maka akhirnya tersekat juga. Maka akhirnya timbullah hibah. Maknanya hibah ni hanya boleh dilakukan ketika hidup orang tu sebelum mati. Baik. Maka sebab tu dia nak bagikan solid, maknanya sebelum dia mati dia dah hadiahkan dah benda tu. Nanti dia mati nanti akan jadi milik A, clear. Tak ada maknanya nak kecoh-kecoh. Maka itulah wujudnya hibah takaful tadi tu. Baik. Baik. Jadi saya tak habis sikit tadi. Ya, baik. Baik, jadi kat mana tadi? Yang halal, mencari yang yang halal tadi, fikir tadi. Maka bagi orang-orang muda, bagi tuan-tuan dan puan ada anak, orang muda yang belum ada penyakit, cepat-cepatlah kalau ada duit lebih RM100 ke RM50 sebulan, bayarlah, ambillah takaful. Tak rugi insya-Allah.
tak payah ambil yang takaful yang ada investment link, yang ada pelaburan Simpanan, tu. tak Tak payah kalau tak mampu. Ambil yang untuk coverage perubatan sahaja. Asas. Walaupun tuan-tuan ada kerja yang bagus macam sebut tadi kan. Kecuali kerja tu memang jenis ada sebahagian kerja tu memang dah pencen pun dia cover lagi. Itu lain cerita lah. Yang itu mungkin boleh fikir yang lain lah. Tapi yang tak ada tu, yang ini adalah bagus. Sebab kalau dah sakit, sekali je dah sakit, kalau dapat diterima oleh takaful pun harga dia tinggi. Dia punya bayaran ansuran tu. Mungkin dia boleh sentuh sikit berapa ringgit yang paling rendah sekali. Okey. Itu bagus. Jadi sebenarnya ada polisi serendah RM100 pun. Oh, bukan RM50 serendah Itulah saya ingatkan RM20 saya dah cakap RM20 tadi. Ada RM50 tapi coverage dia mungkin rendah, RM100,000 je lah. Kalau RM150 biasanya coverage yang RM500,000, RM800,000. Kemudian tahunan dia pula ada coverage pun banyak, tak ada limit. Macam tu. Tapi boleh tak kalau kita pilih lah, tak semua orang mampu, mungkin atas kos hidup dan sebagainya, berperingkat, berjadual. RM50 untuk tahun pertama, RM100 tahun kedua, boleh buat macam tu? Boleh. So maknanya tadi macam saya tekan tadi, upgrading the plan. Kan? Because why? Setahun ke setahun, kos kita makin meningkat, expenses makin meningkat, income kita pun makin meningkat. So maknanya kat situ kita tengok pada keperluan, kita up level. Maknanya upgrade plan tu. Slowly. Jangan ambil polisi, satu benda yang saya tekankan, jangan ambil polisi sehingga anda rasa beban. Kalau anda ambil polisi berasa beban, maknanya anda tak akan dapat maintain polisi tersebut. Dan satu lagi, bila dah ambil polisi, dah bayar bulan, jangan stop tiba-tiba tengah jalan. Rugi. Dan bagi orang yang tak boleh claim tu, kadang-kadang sebab dia tak bayar beberapa bulan, sebab tu dia tak boleh claim. Dia tak faham syarat-syarat tu. Tapi Betul, dia dia bayar. tak faham betul syarat. Ataupun dia kata 5 bulan dah bayar, okey aku quit lah. Rugi. Habis gitu saja duit 5 bulan tu maknanya. Baiklah. Baik. Jadi itulah dia. Terima kasih Alhamdulillah atas perbincangan ini, cukup betul membuka tingkap ataupun jendela kita tentang inilah dunia insurans, inilah dunia takaful, yang mana keperluan dan yang mana kepentingan untuk kita. Dan sebelum itu saya nak kongsikan daripada anda penonton di rumah yang menanti-nantikan soalan untuk cabutan bertuah kita. InsyaAllah cara penyertaannya adalah pertama, nyatakan 3 perkara mengenai program Sila Duduk Jangan Lari. Contoh macam hari ini, panel kita handsome-handsome, misalan kata. Dan itu antara 3 perkara anda boleh. Dan jawab soalan terkumpul. Soalan kita minggu ini, apakah rukun yang ada dalam haji tetapi tiada dalam umrah? Saya ulang, apakah rukun yang tiada dalam haji tetapi tiada dalam umrah? Kumpulkan jawapan anda dan emailkan kepada sdjlhijrah@gmail.com. Dan anda juga sebenarnya boleh naikkan video anda 1 minit ke dalam IG anda dengan hashtag SDJL Umrah. InsyaAllah tajaan umrah kita daripada Ashar Travel and Tours yang Berhad. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih kepada Doktor dan Jum Munif dan juga Tuan Faizal, Tuan Rizal dan semua para penonton semua. Terima kasih banyak. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki ada umur. Kita jumpa lagi dalam Sila Duduk Jangan Lari.